Hai, Assalamualaikum. Selamat malam. Okey, bersama dengan Mary lagi hari ni dalam The Mary Show. Rambut gugur, flat-flatkan aja. Bless your hair. Hai. Selamat malam. Alright, before kita start guys. Boleh tak tolong komen line Mary hari ni clear atau tak? Suara dengar atau tidak? Kalau clear semua, komen dekat bawah tu. Okay? Kalau semuanya clear, komen lah dekat bawah tu. And jangan lupa share banyak-banyak live hari ni sebab hari ni kita punya topik best. Produk rambut boleh ke lelaki jual? Ramai orang tanya boleh ke lelaki jual ni? Sebab ini adalah produk penjagaan rambut, bukannya pomade. Bukannya minyak rambut untuk lelaki. So kita bawakan untuk hari ni supaya ramai lelaki tahu yang sebenarnya. Guys. Hai Rose Baring. Hai Krisni. Hai Diana Danyas. Hai Tracy Nilsson. Hi Glary Yvonne. Line okay Mary. Thank you so much for the feedback. Okay, so untuk hari ni Mary bawakan untuk korang for the first time. Okay, for the first time Mary bawakan seorang kumbang. Hai Cik. Kumbang pula dah. Kumbang yang pertama menjadi tetamu Mary. Tapi guys sudah berpunya, dah ada 2 orang anak. Okay. Not available lah. Mary jemput hari ini adalah untuk membicarakan adakah orang lelaki ni boleh buat bisnes produk penjagaan rambut. Hai Kuratu Hamiza. Hai Peter. Hai Maya. Thank you so much sebab share. And Mary harap korang keep share pada 10 group. Setiap orang boleh share kepada 10 group. And then ajak lagi lebih ramai lagi orang untuk join live ni. Hai Siti Asma Saad. So macam mana korang punya puasa hari kedua? Makan apa berbuka tadi? Okey ke tidak? Ke gastrik? Ataupun tengah hari dah buka periuk dekat dapur. Mana nak tahu kan? Okay. Saya dapat best Taufik. Amazing. Thank you. Norida pun dapat tofen juga. Nak dapat tofen tu lah Chris ni. Kena banyak lagi share. Hai Pamela. Hai yang baru masuk. Okay. So tanpa melengahkan masa lagi lah. Okay. Kita hari ni nak bawakan pada korang seorang tetamu. Okay. Jejaka. Yang sudah berpunya. Okay. Suami orang. Mempunyai 2 orang anak untuk kita bincangkan topik iaitu lelaki jual produk penjagaan rambut. Boleh ke? Tanpa melengahkan masa lagi, kita jemput Muhammad Nashri. Jeng. Okey, mana ni? Alah, sama pula bajunya. Aduh, birulah pula dah budak ni. Hello. Hai bos. Hai. Kenapa macam tu? Okay. So, Muhammad Rashid boleh perkenalkan diri dan background you pada penonton hari ini? Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Rashid daripada Fairfield Negeri Sembilan. Alright. Okay, ceritakan sikit background you. Siapa you? And then dari mana? Kerja apa? Saya daripada Production dan bekerja swasta di kilang Nestle. Kerja dekat kilang. Right. Kerja dekat kilang. Sebagai apa? Sebagai PSA management dan reward handler. Alright. So dah berapa tahun dah Muhammad Nasri kerja di kilang Nestle tu? Daripada 2007 sampai sekarang, dalam 13 tahun ada kot. Wow, lamanya.
Yeah guys, dia tiru baju I. Sama baju kebetulan pula. Alright. So Nasyid boleh tak ceritakan before you buat business ni, you adalah full time bekerja lah di kilang sana. Aha. Tapi sebelum ni ada juga masa tu bujang kan, ada juga buat bisnes macam jual burger. Lepas tu duduk dekat PD macam Sabtu Ahad tu saya jaga kayak. Jadi beach boy lah, jaga kayak. Beach boy. Alright, tapi tu waktu bujang dulu lah kan. Okay. So macam mana Nasyid boleh terjebak untuk buat bisnes Faithler pada permulaannya? Cerita daripada dulu-dulu waktu yang kita start kenal tu apa semua. Okay. Start saya rasa daripada 2016 sebelum lagi factory ada. Masa tu Puan Mary dengan produk lain lah. Masa tu saya bawa Puan Mary. So ceritakan macam mana before that, sebelum nak join tu. Sebab before ni kerja kan, and then tak buat business. Lepas tu tiba-tiba nak join tu, macam mana, sebab apa? Tiba-tiba sebab saya ada masalah kelimomo yang teruk. I see. Tapi sebelum tu, masa tu saya tengok, petang-petang lah saya tengok drama. Lepas tu ada iklan lah, ada iklan satu produk ni. So saya dah tak tahan sangat. Lepas tu saya call, lepas tu dia bagi date untuk appointment, jumpa. Tapi sementara tengah tunggu appointment tu, saya nampak Bos Salim, dia ada tunjuk lah produk rambut ni serum masa tu. So, itu harga dia RM10. Saya try lah satu botol. Alhamdulillah, kelimomo saya dulu memang teruk gila. Saya nak makan pedas tak boleh, berpeluh sikit tak boleh, dia akan gatal-gatal. Lagi saya kerja pakai hairnet. Yes. Bila berpeluh memang gatal gila. Saya pakai serum tu, nak kata baik, sepenuhnya tidak lah. Dia kurang daripada yang sebelum-sebelum tu. Okay. Kan? Lepas tu, saya cakap dengan Nina, saya bekerja, saya cakap dengan Nina, saya cakap, saya nak jual lah serum ni, saya cakap. Sebab saya pakai okey. Saya pakai benda ni berkesan kat saya sebab bertahun-tahun saya dengan masalah kelimomo saya. Dan macam garu-garu tu, saya rasa macam salji lah dekat Malaysia ni. Sangat teruk lah. Sangat teruk. Okay. So, lepas tu Nina kata tak payahlah, dia cakap sebab tak payah sebab saya kerja, dia takut saya tak ada masa apa semua kan. So, tak apa, saya buat je. Saya tak ada modal langsung masa tu. Memang langsung satu sen tak ada modal. Okay. Lepas kahwin kan memang banyak guna duit. Mula-mula nak bertapak. Okay, lepas tu saya buat post dekat Facebook. Saya buat copywriting lah, tapi masa tu kita zero, tak tahu apa-apa. Saya buat copywriting tu memang tak ada perenggan. Sampai ada kawan komen cakap, baik kau lukis je lah, dia cakap. Sampai dia pening rapat-rapat, dia cakap kau lukis je senang, dia cakap. So kita tak tahu. Tapi saya rasa lah saya punya copywriting tu berkesan. So apa saya cakap berkesan, saya buat pre-order. So dia orang baca saya punya copywriting tu, saya sendiri rasa macam dekat hati diorang tu ada tersentuh sesuatu lah. Mana ada masalah kulit kepala ke, masalah rambut kan. Sebab apa yang kita tahu, people buy with their heart, not their brain, not their head. So saya post, lepas tu saya tinggalkan link WhatsApp dekat bawah tu. Mula-mula Puan Mary saya buat pre-order 80 botol. Amazing. RM10 serum yang ni. Yang ni Okay. 80 botol, tapi saya lajakkan, saya keluar sikit saya punya modal. Walaupun berat nak keluarkan sebab ialah baru kahwin kan, duit tu banyak kita nak ke sana ke sini kan. Tapi tak apa, saya order je 100. Belum lagi sampai yang 100 tu, tapi saya buat pre-order, diorang masuk transfer lah kan.
So Okay. dekat situ satu botol RM10 saya dah kumpul satu hari tu 100. Yang 20 botol saya kumpul order tu pun ada juga orang Grab. Wow. So satu hari tu saja 100 botol. Kat situ saya rasa dah 1,000. So because of copywriting yang you sharekan, yang you guna benda tu, betul tak? Betul Puan Mary. Yang apa pengalaman saya sebelum tu apa semua saya guna. Ada orang baca tu, ada yang PM cakap nak apa benda semua, dia orang order. Masa tu yang order pun kawan-kawan kilang je. I see. Kawan-kawan dekat Facebook yang kerja kilang juga. Kawan. Tapi ada juga kawan-kawan dekat sini, kawan-kawan dekat Podixon masa tu adalah yang try. Alhamdulillah. So hari kedua pun masih ada lagi yang nak order. Saya tak tahu nak cakap. Tapi saya tak beritahu isteri saya masa tu. Saya biarkan dulu. Lepas tu saya dapat lagi yang hari kedua tu, dapat lagi order macam tu juga. Baru saya cakap dengan dia, saya dah rasa macam tak boleh nak handle. Sebab tiba-tiba kan macam tu kan. Kita first time. Lepas tu saya pun cakap Alhamdulillah lah, memang sangat-sangat perlukan pendapatan tambahan orang cakap. Ya. Dan serum ni pun datang dengan waktu yang tepat lah, daripada dia dapat menyelesaikan masalah pilihan saya yang teruk, dapat menyelesaikan masalah kewangan saya masa tu. Alright. Okay. So at the first place bila you start pakai tu memang tak ada plan pun kan nak menjual. And then bila dah okay tu you decide nak jual juga. Okay, you tak takut ke dengan orang kata lelaki jual produk rambut? Macam biasalah apa orang cakap ke, you tak risau ke pada waktu tu? Saya jenis macam ni Puan Mary lah. Masa saya bujang pun saya pernah jual burger, saya pernah jaga kayak. So dekat situ dia punya orang cakap environment nak menghadap orang juga kan. Kita nak bercakap dengan orang. So saya pun jenis mulut saya ringan. Saya pun tak ada fikir benda-benda tu semua. Nak malu ke apa ke, saya fikir masa tu struggle sangat nak side income juga. So buat apa kita nak malu, walaupun orang fikir ini produk perempuan, apa lelaki tak ada rambut ke? Lelaki tak ada rambut ke? Tak ada rambut ke? Tak ada masalah rambut ke? Saya tengok banyak lelaki bermasalah yang botak. Tengah tu acah-acah macam datuk-datuk dan botak tengah tu kan. Padahal tu masalah rambut sebenarnya. Tak malu lah kan. At the first place tu memang you redah je lah because you memang nak share kebaikan and then at the same time you nak tambah kewangan, betul tak? Alright. Betul. Sepanjang you berbisnes pada mula dulu, ada tak orang kata, orang tanya kenapa kau jual produk ni? Ni kan produk perempuan. Apa cabaran yang bila orang kata lelaki jual produk perempuan, apa cabaran yang you pernah lalui ataupun persoalan-persoalan yang pernah timbul? Alhamdulillah lah, saya rasa masa tu tak ada. Sebab mula-mula kan mungkin orang ingat saya hanya nak mencuba hangat ti ayam macam tu. Okay. So diorang pun macam relax je. Saya pun masa dekat tempat kerja dapat sambutan pun agak baik. Macam diorang dah tahu saya dengan serum ni. Bila saya lalu dekat tempat kerja tu, diorang akan panggil, PD mesti sekejap, kau jual tu cakap, aku nak try yang satu. Saya cakap, wah tak payah pun sibuk kita nak apa, macam orang dah, saya dah macam mana cakap, trademark kot. Saya lalu je orang terus panggil, PD kau ni, diorang macam tu. Macam dah kenal lah. Okay, saya pun, lepas tu ada yang jenis, dekat tempat kerja saya tu ada jenis contract worker, banyak India kan. Dia cakap, abang ni lah. Cakap, apa hal pula dia orang ni kan, saya abang ni lah. Cakap, dia suka dengan aku ke kan? Cakap, rupanya dia panggil, abang jual tu minyak kan? Cakap minyak, siram rambut kot. Cakap, abang saya nak try. Dekat situ lah. So, saya punya confidence tu jadi lagi best lah. Cakap, dapat sambutan macam tu kan. Lagi yakin lah. Lagi yakin. Yang 200 botol tu, bila barang tu dah sampai, saya agihkan, saya kira-kira untung dia jual 2 hari tu dalam 2,000 lah. So saya kira duit masa tu isteri saya nampak, sebelum tu dia cakap tak payah jual. So
So bila kita dah ada result, kita buat benda tu, dia tengok wah macam best je bukan duit banyak kan. Sebab orang ni kalau kita tak ada apa orang cakap result, dia takkan ni. Takkan pandang lah. Bila kita dah ada tu, lagi satu isteri pun dia fikir saya bekerja dekat situ. Tapi alhamdulillah dia tengok saya dah macam tak tentu harah kan. Dia support dekat situ pula. Tapi bila dia support tu bukannya support ni, kita orang macam berlumba juga. Stok kita akan berebut macam tu. Bila dapat je restock je kita akan bagi dua. Okay, kita tengok siapa habiskan dulu ni dulu kan. Saya bersaing lah. Korang macam buat bersaing. Yes. Alright. Okay. Alright. So mula-mula you yang start kan buat business ni. And then barulah you punya wife join. Betul tak? So and then macam mana perjalanan you all sampai sekarang ni you punya wife pula yang jadi leadernya. Cuba share sikit. Start mula dulu bila kita dah jual tu semua, ada naik, ada turun dia. Lepas tu satu je habit masa tu yelah kita tak ada pergi kelas mana-mana apa semua kan. Kita tak ada pergi kelas, so bila ditegur sikit oleh leader, kita dah macam sentak, cakap dia ni kenapa ni cakap aku macam ni yang benda semua kan. Mulalah membawang sendiri dalam hati. Kadang cakap juga dengan Umar kan, kenapa buat macam ni semua kan. Tu mindset masa tu memang teruk sangat. Kena ingat bila kita ada leader, dia walaupun sedikit benda yang dia ajar kita, dia adalah guru kita. Jangan sekali-kali kau cakap dia itu ini, efek dia kau akan dapat walaupun tak cepat lambat. Sebab saya dan Nina pernah rasa benda tu. Bila kau cakap orang yang bagi manfaat kat kau cakap dia itu ini, cakap apa-apa sajalah, sale kami turun. Lepas tu cash flow kami tak ke mana, sale ada tapi bila nak restock tu duit tu tak ada, tak mana pergi. So bukannya sikit adalah masa tu, alhamdulillah masa tu saya start pada dropship juga. Dropship satu hari saya boleh jual 1 botol. Lepas tu tak lama lepas tu saya sign up agent. Agent masa tu tak salah saya dalam 120 kot. Saya nak agent. Lepas tu bila ada sikap yang macam tu, orang cakap habislah. Memang habis. Cash flow terabur, nak restock apa benda semua. Duit bocor lah. Duit bocor, tak tahu tak apa benda tak buat, beli benda bukan-bukan. Bila orang tegur, tak nak ikut. Tapi bila dah tu, tapi walaupun kami macam tu, tetap Puan Mary dan Tuan Abdul Halim bagi kami peluang. Sebab masa tu nampaklah macam diberi peluang. Sebulan tak ada sale, okey, 2 bulan tak ada sale, 3 bulan tak ada sale, patut dah kena dah bye-bye, assalamualaikum lah orang cakap kan. Tapi alhamdulillah bulan keempat tu ada tersedar lah sikit, tak banyak kan, sikit je tersedar masa tu, start balik. Tapi tak juga, masa nak start tu dah rasa susah nak beli susu anak saya. Sebab saya kat tempat kerja, kalau bagi RM1 beli air 10 sen, ada balance 90 sen. Banyak shilling kat situ. So shilling saya ambil kat local, simpan, letak dalam tin susu anak. Bila nak beli susu anak tu, sampai keluarkan duit shilling tu balik. Padahal sebab tak ada duit. Sebab tak ada duit. I see. Sampai anak pun beli pakai duit shilling semua. Saya pergi ada kedai dekat Rembau ni, memang saya customer tetap dia lah. Memang sebulan sekali saya akan bawa tin saya letak kat dia. Biar tunggulah dalam 2 jam, 3 jam kan saya datang balik. Okey, dia akan bagi. Kalau dapat 200 tu cukup banyak tu. Lepas susu anak, pampers anak, alhamdulillah dah lega dah. Makan saya tak apa, saya tak makan kat rumah, saya boleh makan kat kilang. Macam tu je.
Yang penting dekat rumah pun dia orang boleh makan. Saya tak payah nak fikir apa sebab kita bila dah berkahwin ni, nak anak lelaki dia tak akan fikir lain. Dia cuma fikir isteri dan anak. Kalau dia susah dia tak akan bagi tahu, dia akan senyap sendiri. Dia akan cari macam mana jalan nak cari pendapatan kan. So mana yang isteri-isteri kat rumah tu, ini macam sikit nasihat lah. Jangan ingat suami kau minta apa itu ini senang suami nak bagi, kau tak tahu kepayahan dia dekat belakang mencari duit. So korang pun kena bantu juga suami korang sebenarnya. Tu dia. Bantu suami cari duit. Nampak suami pergi letak bagi duit shilling untuk beli susu semua kan. Yang di mana si isteri mungkin tak tahu struggle dia suami dekat belakang dia. Masa tu tak fikir nak malu lah orang cakap untuk isteri dan anak kan. Maruah saya tu kalau fikirkan nak tukar duit shilling tu rasa malu kan. Tapi maruah saya masa tu fikirkan anak dan isteri, maruah saya letak dekat kaki je. Yang penting dia orang kat rumah tu boleh adalah pamper, susu kan. Sedih pula kita dengar. Aduh. Aish. Alright. Okay, so itu kenapa you nak buat business and the struggle you because of you melawan leader and then tak dengar cakap leader kan. Pada waktu tu ada ego. And then apa yang terjadi selepas you dah pergi ke kelas yang pertama? Masa tu Nina cakap Puan Mary bagi tiket pergi IMKK. Saya pernah dengar Dr. Azizan kan. So saya cakap saya nak kena ikut ke dia cakap kan. Kalau nak ikut jom lah cakap. So saya pun keluar duit sendiri yang Nina Puan Mary support. Saya pergilah sendiri. Tapi pergi tu tak fikir apa-apa pun. Just sebab saya sebelum tu pernah juga pergi Dr. Azizan dekat Melaka masa tu. Okay. So, saya follow. Saya follow. Lepas tu bila sampai kat situ nampak macam biasalah dia pasang lagu kuat-kuat. Saya dengan muzik memang tak boleh. Saya memang mengelinjak orang cakap. Dengan muzik, wah ini best ni kelas macam ni kan. Ada lagu-lagu pasang kuat-kuat, kena lagu disco ke apa. Itu time happy je lah, dia bagi happy-happy. Time dia usik jiwa kau. Memang hari ketiga tu saya terus dan saya dengan isteri nak pergi tak nak pergi kan, tapi tak apa, kita buang ego, kita nak start yang baru sebab kita dah pergi kelas. Apa yang dicakapkan Dr. Azizah tu memang stepek kat muka. Orang cakap kan, dia cakap kena pang, macam kena pang dia. Tak apalah cakap kan, pergi. Itulah yang first time saya menangis depan Puan Mary. Saya minta maaf. Bukan senang lelaki nak menangis. Kalau dekat isteri dia tak apa. Ni dekat orang lain. Betul tak? Dekat dia punya leader. Dua kali sebenarnya saya menangis depan bos. Satu kali dekat SWS. Sebab masa MKK tu, okey lah. Mungkin masa tu Puan Mary dia tahu kan masa tu kita mengikut melawan semua. Okey, mungkin kat situ dia dah habis. Dia dah kosong juga. Lepas tu Puan Mary ajak pula Nina pergi kelas SWS. Nina pergi first, dia pergi. Lepas tu dia pergi, dia balik rumah, masa berapa dah saya tengah tidur, tiba-tiba dia tangkap ni kaki saya tengah tidur, cakap dia ni apa hal ni? Balik satu kaki aku kan. Lepas tu dia cakap, tapi ni minta maaf apa semua, ni halalkan makan minum apa benda semua yang cakap dia ni. Kita tengah tidur kan, dia buat macam tu, mama cakap, ni kelas apa lah dia pergi ni kan, dia cakap. Macam dah tak betul dia cakap macam tu. Saya tengah main, lepas tu lepas tu ada lagi yang SWS ada lagi sekali lah buat. Lepas tu Nina paksa saya pergi. Dia keluarkan duit. Cakap pergi cakap. Dia sanggup bayar cakap. Duit bukan segalanya cakap. Ini benda kita kena pergi cakap. So saya pergi. Tu kali kedua saya menangis depan Puan Mary. Sampai Puan Mary cakap, ni dah kenapa dia cakap. So, ni dah kenapa? Mungkin saya fikir Puan Mary dah macam kosong-kosong dengan saya. Tapi tak tahu lah, hati ni rasa macam
bila kita start pada MKK tu lah turning point. Saya cakap memang dah tukar segala-galanya. Saya cakap bila walaupun saya dah minta maaf dengan Puan Mary. Bukan Puan Mary, saya balik rumah pun masa tu, rumah mak saya pun saya minta maaf dengan mak saya peluk mak saya apa semua. Macam-macam lah saya cakap mak saya pun menangis. Memang sedang nangis lah saya cakap. Dekat SLBS pun lagi sekali. Itu yang ini Puan Mary cakap, ni dah kenapa ni? Ni dah kenapa ni? Dia cakap, saya tak kisah. Saya cakap, saya minta maaf bos semua. Doakan kejayaan saya dan Nina apa semua lah, saya cakap macam tu. Tu memang kelas yang orang cakap tak tahu nak cakap, memang lain macam lah dia punya bagi. Dia cuci habis semua. Allahu Akbar. Dia dah waktu dia rendahkan ego dia tu kan, menangis tu. Itulah ingat kan dah habis dah dekat MKK, pasal ada lagi yang kedua waktu SWS. Memang sebenarnya guys, lelaki nak jatuhkan air mata dia dekat mak dia pun susah, kecuali waktu kecil. And then dekat isteri dia lagilah dia tak nak nampak. Ni dekat dia punya leader tau. So waktu tu saya sangat macam betul ke ni? Bukan betul ke ni apa? Sanggup dia jatuhkan ego sampai macam tu, sampai menangis sekali. Macam tu lah saya rasa macam saya respect orang yang macam tu sekali kan. And then kita dah habis dah pada waktu tu. Alright. So okay. Apa pendapat you sebagai suami bila ada isteri yang nak bantu untuk buat bisnes, okay? Tapi ada sang suami yang tidak benarkan ataupun tak support langsung isteri dia buat bisnes. Pada pendapat you, apa yang suami tu fikirkan sebenarnya? Pada saya lah, sekarang punya zaman ni tak cukup sebenarnya kalau setakat suami sahaja yang cari pendapatan. Kita tak minta akan datang, pun kita tak tahu. Betul. Kita punya kesihatan, bila Allah nak tarik, dia tarik. So contoh kalau sakit, dibaginya sakit 2-3 bulan, yang ada anak isteri, yang ada anak nak makan apa? Ada ke orang nak datang? Kalau ada orang nak datang pun mungkin sekali dua orang akan datang. Tapi bila dah banyak kali orang ulur bantuan, sambil menghulur tu dia akan bercakap pula. Kita tak nak. Kebanyakannya macam tu lah. So biarkan kalau isteri nak buat apa-apa, support je. Kalau tak boleh nak support tenaga, bagilah dengan wang ke, besarkan modal dia ke. Semangat pun boleh support bagi dia. Semangat. Bagi dia semangat, nampak dia down, support, cakap pandang kita dulu macam mana. Jangan tengok orang lain, pandang kita dulu macam mana dan sekarang macam mana. Bezakan dengan diri sendiri dulu. Jangan tengok orang lain. Dan nak buat apa-apa jangan fikir orang lain. Bila kau nak buat, ada yang kawan cakap ni semua, kau susah, kawan kau datang tak? Kawan kau dengar tak bila kau susah? Takkan. Takkan dia dengar punya. Tapi kalau dia dengar pun boleh tak dibantu? Dia pun mesti ada masalah dia juga. Kita tak tahu kan masalah orang. So biarkan isteri, bukannya dia buat kat rumah macam Nina. Dia cakap dia nak berhenti kerja, dia nak buat ni. Saya cakap okey, kau nak buat boleh. Kalau kau dapat sehari RM50 silakan pun, sebulan ada RM1,600. Sama juga macam basic kau. Saya cakap macam tu kan. Okey, kau nak berhenti, nak buat, boleh buat. Tapi buat betul-betul juga. Tapi kita sebenarnya mula tu saya cakap tak bagi juga kan. Cakap apa hal kau nak berhenti, kita ni banyak kan. Sebab you both dua-dua kerja kilang kan? Dua kerja kilang. Lepas tu bila itulah mula tu saya cakap tak payahlah ni, bila fikir hutang benda tu macam beban pula kan fikir tu. Tapi bila fikir balik, dia pun Nina ni jenis keras kepala. Bila dia cakap dia nak buat tu, dia akan buat. Okey, saya dah cakap tu dia tak nak dengar. Okey, saya cakap okey, kalau betul nak buat, tak kisah. Kalau dapat saya RM50 pun sebulan ada dalam RM1,600, RM1,700 tu, okey boleh ni. Alhamdulillah lah dia buat. Okey lah saya, tapi ada masa down. Bila dia kena marah masa tu dengan, kita lagi kelas, kena juga marah lagi dengan leader masa tu. Dia nangis-nangis. Cakap,
dia cukup sekarang ni cakap. Dulu kita dah ni, sekarang apa yang leader cakap tu untuk kebaikan kita. Okay. Kau yang nak masuk dalam bisnes ni, so kau habiskan. Taklah. Jangan nak apa Buat keras-keras. sedih-sedih ke apa, jangan. Cakap kan. Okay, Alhamdulillah sampai sekarang. Dia sentiasa turun naik, just tetap juga dengan fake flare. Saya tak tahu dia kadang-kadang lepas kita ada cerita bos dulu, kalau tak, dia selalu cerita kalau tak dulu kita dah lama dah kena tendang cakap. Tapi nampak dia bagi peluang, walaupun kita ada cakap belakang dengan dia apa benda semua, dia tetap juga bagi kita peluang sampai sekarang ni. Alhamdulillah lah. Dah berapa tahun rasanya? 3 tahun. 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Yep. Alright. Amazing. Dengar tak apa sebagai seorang suami punya pendapat dan pandangan bagi isteri yang nak buat bisnes. Isteri awak ni tengah komen, aduh touching lah pula dia kata kat bawah tu. Okay. So, sangat amazing sharing Nasheed hari ni. Okay. Boleh tak share, kalau you boleh share, sales you pada tahun start berbisnes 2016, 2017, 2018, 2019 sampai hari ni? Saya suka share masa zaman naik balik tu lah, lepas pergi IMKK minta maaf semua dengan bos. Yang saya share yang masa saya agent dulu agent dulu bulan 1 masa 2017 tu lah, yang sales setahun tu RM34,386.50 2017. Amazing. Okay. 2000, ini waktu agent kan? Ni waktu agent. Okay, 2018? 2018 sales RM52,823. So waktu ni under stockist kan? Betul ke? Under stockist. Agent under stockist. Under stockist. Yep. So 2019? 2019 RM87,012. Okay, yang ni sebagai? Ni sebagai agent. Oh, waktu ni agent lagi Alright. Betul-betul. RM87,012. Alright. 34, 52, 87. So kat situ korang nampak ada peningkatan. Okay, so untuk 2020 yang baru 4 bulan ni je, berapa dah you dah capai? 2020 ni dah sekarang ni bulan 4 dah RM28,194. Amazing. Sebagai AEP, betul tak? Jap, untuk bulan April saja dah berapa dah capai? Yang ini untuk bulan April. Oh, 2020 tu untuk bulan April. Untuk bulan April. April sahaja dah 28,000. Saja 28,000. Amazing. Daripada Januari sampai April berapa dah? Januari sampai April dalam 40,000 ada kot. 40,000. Amazing. Dah half dah daripada dah half dah daripada tahun lepas punya. Baru 4 bulan guys. Baru bulan. Yes. Alright, kalau you boleh share apa pencapaian yang you dah capai sejak you bersama dengan Fake Flare? Pencapaian masa yang paling best dapat keluarkan down payment Alza, alright. Waktu tu tahun 2018 kan? 2018. Ya. Mana tu? Tu ambil. Ni kereta Alza. Buat ambil tu. Dapat masa tu loan tak cukup. So bank kata kena buat down payment sikit. Sayang sebenarnya nak gunakan duit bisnes kan, sebab kita nak besarkan modal. Betul. So
Tak apalah, cakap ini untuk kegunaan kita juga untuk nak ambil stok juga nanti. Sebab saya masa tu ada Viva je. Viva saya pun kalau nak Lowered. lower. Lepas tu accident masa tu. I Lepas tu see. so tak apalah, ambil je lah, laburkan lah dulu. Tapi memang sedih juga lah nak gunakan duit untung tu kan. So nak dapatkan yang lebih selesa, nak ambil stok, tak apa. Keluarkan modal. Okay, doakan. So Alzara, so sebelah sana gambar you pergi belajar, betul? Yang ni pergi IMKK. Waktu ni kelas apa? NUH Ni NUH lah, NUH. NUH yang baru-baru ni kan? Yang baru-baru ni. Ya. Dia dah pergi guys, walaupun mula-mula dia diajak untuk pergi, but now dia dah pergi secara sukarela nak pergi upgrade ilmu. Alright, ni pula? Saya pergi. Sekejap. Okay, yang ni? Yang ini pula masa tu tengah Zoom dengan saya punya, ni tak salah, dropship. Saya lepas balik kelas saja, balik rumah tak sabar nak share dengan diorang apa yang saya dapat input masa kelas tu. Memang cakap Nina nak balik, nak zoom dengan team anak yang lelaki macam saya kan, jual serum ni juga. Betul. So balik terus zoom. Ajarlah diorang apa yang kita bagi je, kalau nak buat tak nak buat tu terpulang. Wow. Ilmu tanpa tindakan sia-sia. Betul. Wah, dah buat coaching lain macam. Alright. Okay, so itu apa yang you dah capai lah kan? Sejak bersama dengan Faith Fleur. Alright, apa yang you rasa dekat dalam Faith Fleur ni yang membuatkan you all suami isteri nak stay dekat sini? Walhal banyak je produk rambut lain and then banyak je produk-produk yang baru-baru tumbuh. Tapi kenapa you masih stay sini walaupun you rasa leader selalu marah lah, apalah. Boleh share sikit? Memang banyak produk dekat luar tu, tapi tak ada orang cakap family macam Faith Fleur ni. Dia punya orang cakap group support. Lepas tu kelas-kelas yang dia pergi tu, masa tu saya kenal yang tahu Dr. Azizan. Tu je lah saya tahu Dr. Azizan, tapi bila dah masuk dalam Faith Fleur ni, Dr. Azizan, Najib Asadok, Coach Z, Coach Nia, macam-macam lah kan. So kita bukan sekadar dalam Faith Fleur ni bukan setakat menjual. So hubungan pun, engagement orang cakap pun Faith Fleur terapkan. Apa yang tak betul, apa yang kita kena jaga sebenarnya untuk bisnes, apa yang kita kena buat untuk dapatkan keberkatan tu orang cakap dalam berniaga ni, hubungan dengan mak ayah, adik-beradik, leader antara orang yang perlu kita hormat juga, sebab rezeki tu daripada Allah. Tapi bila kita dalam Faith Fleur, kita menjual Faith Fleur ni, leader kita perantara kita. So kena respect leader korang. Mana korang ada yang kat dalam hati sebelum ni ada yang leader korang marah korang. Diorang marah bukan sebab nak aibkan kau. Diorang marah sebab tak nak kau macam sebelum ni lagi. Yes. Betul. Okay. Ada tak any tips yang you boleh share pada orang kat sini, macam mana nak tarik lebih ramai lelaki untuk join jual produk rambut ni? Sebab I know dekat dalam you punya team ada dropship lelaki, ada agent yang lelaki, betul tak? So macam mana you nak tarik and then jaga lelaki-lelaki ni? Sebab selalunya perempuan je. So dia kan macam berbeza sikit lelaki dengan perempuan ni cara jaga dia. So boleh tak bagi tips sikit lah pada kita punya kawan-kawan kat sini? Padi Padi pun boleh. Pada saya untuk sebenarnya lelaki ni lagi senang tau. Sebab dia
contohlah lelaki kalau jumpa tepi-tepi jalan pun tak kenal pun cakap bro, macam tu. Ya. Cuba kalau kita sebagai lelaki ni menjual produk macam kat saya ni bukan produk perempuan sebab saya pun pakai. Cuba kalau macam kita jual produk ke apa kan, tak ke macam kita ni jenis lelaki mulut ringan cakap bang nak try ni. Lelaki kan ni selamba je. Tak ada macam sorry perempuan dia jangan marah saya, jangan kecam saya malam ni Jenis perempuan kalau selisih kontrol layu masing-masing kan macam gugut. Lelaki tak ada. Lelaki dia gentle dia cakap jumpa contoh tak kenal nak isokok kan bro punya lighter bro. Macam tu. Perempuan tak ada. Dia kewat dia. Kalau sana lawa sini pun lagi lawa rasa kat sekolah tu kan. So kat lelaki macam tu lah. Dia senang. Berbual ke kawan ramai. Perempuan ni tak tahulah kat saya nampak kat mata saya dia jenis tak boleh ni sikit kan dia dah tak ngam. Bila lelaki ni gaduh-gaduh tapi dia akan baik. Bila dah gaduh tu dia akan baik gila-gila punya. So bila dia tengok kawan dia jual ni dia akan support. Yang ni pun akan dia try. Banyak tu kawan saya lelaki yang guna ni sebenarnya. Serum ni. Ada kawan saya. Sebab saya pernah masa ejen dulu kawan saya India. Dia tanya, dia panggil masa tu saya main gym, dia panggil saya Sado. Dia kata, Sado, you jual apa? Saya jual tu serum. Dia tanya untuk apa? So kita introduce lah cakap serum ni untuk rambut gugur, kelimomo, apa benda semua. Saya bila dapat bercakap, memang dia akan dengar lah saya bercakap. Dia macam kena pukau tau. Kau teruk punya kena pukau. Lepas tu bila dah habis cakap tu, boleh lah Sado, saya mau try satu. Lepas tu hari Jumaat, saya ingat lagi. Dia tunjuk, dia buka hairnet dia tunjuk kulit kepala dia putih tau. Memang teruk cakap. Tapi dia tak seteruk saya lah sebab saya jadi guping. Lepas tu, nanti balik kerja ambil dekat rumah. Sebab rumah dekat-dekat je. Saya bagi dia pakai sebotol, masa tu hari Jumaat. Saya ajar dia pakai, lepas mandi. Mandi berapa kali kau mandi kan? Kalau kau mandi 4 kali lah, pakailah 4 kali. Tapi tak kisah pun serum ni sebenarnya nak pakai bila. Tapi dia ikut apa yang saya ajar tu. Hari Senin tu dia datang cakap, dia panggil Sado mari sini ya. Dia terus buka handle dia, tengok saya punya pelik kepala cakap. Saya tengok pelik kepala. Kenapa pelik kepala kau? Saya tengok je lah kan cakap. Itu putih sudah tak ada tau dia cakap. Cepatnya kau pakai hari Jumaat, Sabtu Ahad. Sudah habis Sado dia cakap. Saya mau lagi 4 botol. Dah habis baru berapa hari? Dia pakai saya tanya dia kau pakai macam mana ni, hari Isnin dah habis, hari Jumaat ambil, hari Isnin dah habis. Macam Sado cakap lah, dia cakap saya pakai 4 kali sehari je. Tak tahulah 4 kali tu dia picit berapa banyak kan. Hari Isnin tu dia order lagi 4 botol. Alhamdulillah kita pun happy kan bila orang repeat tu. Itu yang sedap. Lagi satu bila dia pakai okey pun kita rasa bahagia juga, kita dapat selesaikan masalah rambut dia, masalah kulit kepala dia tu. So macam mana you nak sustainkan lelaki-lelaki ni berada dekat dalam team? Ke sesenang lelaki lagi senang ataupun perempuan lagi senang nak handle? Sebenarnya sama je dua-dua ni. Yang penting dekat hati kita tu lah kan. Kau buat sesuatu tu macam mana orang cakap, saja-saja je ke, bila kau buat macam tak ada tujuan. Macam dalam fact field, tulis apa yang kau nak capai. Bila kau buat apa benda yang kau nak capai tu, kau akan buat benda tu sampai habis lah. Bila kau buat tak ada benda apa yang kau nak capai, tu yang kau akan buka Watson kat rumah, kau akan buka Guardian kat rumah. Apa benda viral kau nak jual, tu macam tak ada matlamat. Apa guna jual 10, macam ni nak cakap, jual 10 produk dapat 10,000. Daripada jual satu produk dia dapat 10,000. Ya. Jual satu produk. Fokus lah kan? Fokus penting. Macam contohlah kalau yang perempuan tu kan, cuba bagi suami tu kahwin 4. Agak-agak dapat tak fokus dekat korang. Kau? Tu contoh. Jangan buat kan boleh. Betul juga, tu contoh yang terbaik sebenarnya. Cuba bagi suami tu kahwin 4 orang. Tengok, boleh tak ada fokus. Dan silap kau gantung diri kat rumah tu. Stres.
Betul. Ambil kau. Tu contoh yang terbaik sekali. Tu. Isteri dia ada kat sebelah tu dia cakap macam tu. Tak apalah, ini adalah contoh. Betul, contoh. padu contoh tu. Ni contoh tau. Dia ada sebelah. Jaga-jaga, sekejap lagi dia buka laptop lah, nikah online. Kan? Alright, so before kita habiskan, ada tak you nak bagi kata-kata semangat ke ataupun tips bagi peniaga-peniaga kat sini untuk ajak lelaki ataupun perempuan untuk join business jual produk rambut ni? Okay, kat sini tak kisahlah lelaki ke perempuan ke. Sekarang ni memang orang cakap kena cari pendapatan lebih. Kita pun sendiri banyak tengok orang dekat media sosial ke apa ke, ada yang sanggup bunuh mak lah nak duit, apa benda, semua benda macam-macam kan. Betul. Memang itu semua pilihan. Kau nak jadi miskin, pilihan kau. Kau nak jadi kaya, tu pilihan kau. Betul. Bila kau jadi kaya, kau boleh membantu orang miskin ni. Betul. Sampai bila kau nak mengharapkan cakap sumbangan daripada orang. Bukan tak ni. Lebih orang cakap tangan yang menghulur lebih baik daripada tangan yang menerima. Orang cakap kan. So apa kata kita, saya lelaki, saya boleh jual produk ni. So korang yang perempuan nak suri rumah kat rumah tu, ada handphone, setakat kau membawang dekat grup bawang dekat Facebook tu, apa salah kalau share manfaat fake clear ke? Mana tahu sebotol ni dapat untung RM5 satu hari. Kalau satu hari tu dapat 10 botol, dah berapa ringgit kan? Boleh lah. Jangan pandangkan untung tu sangat sebenarnya, pandangkan kuantiti yang korang boleh jual. Banyak korang jual, banyaklah untung. Betul. So, fake clear ni banyak manfaat dia. Sebab saya sendiri sebelum ni saya guna, sekarang saya jual. So mari sama-sama kita sebarkan kebaikan, manfaat daripada fake clear ni kepada satu Malaysia ni kalau boleh. Kalau boleh kita worldwide kan fake clear ni. Yes, amazing. Alright guys, macam mana? Yang paling saya dapat sekali dan saya rasa ramai penonton dapat adalah yang contoh tadi tu. Yang contoh tadi tu. Kalau suami kau kahwin 4, kau agak-agak, kau dapat tak perhatian daripada dia. Yang tu, saya rasa korang mesti dapat yang tu juga, betul tak? So, sila belajar, ambil pengajaran dekat situ. And then yang lain-lain pun korang kena belajar juga. Okay, especially tadi Nasyid ada share yang suami ni dia tak tunjuk dia punya struggle dekat depan isteri dan anak-anak dia, which is dia ambil duit shilling, pergi kedai untuk beli susu dengan pampers. Itulah pengorbanan yang si isteri tak tahu pun. Mungkin si isteri tahu ataupun tak tahu, tapi selalunya suami memang macam tu. Dia tak nak tunjuk dia punya struggle. But kalau dikurniakan isteri-isteri yang memang nak bantu suami, diorang memang sebenarnya lagi suka. Bukan diorang tak support, betul tak? Bukan diorang tak support at the first place. Diorang takut you all ni kecewa ataupun nanti korang give up, down. So, bila korang down, bila korang sedih, siapa yang kena? Mangsa. Suami lah kena marah apa semua. So, dia tak nak benda tu. So, at the first place, bukan diorang tak support. Siapa? Laki mana yang tak suka isteri dia ada duit? Yang nak bantu dia. Dia lagilah teringan beban dia tu. Kan? So, betul. Si isteri tunjukkan dulu apa yang you buat ni, tunjuk sungguh-sungguh and tunjukkan result. Minta suami doakan je dulu. And bila dia dah nampak result kau sendiri, okay, dia yang akan nak join. Macam Nasyid ni tadi, dia dulu buat, dia tunjuk result walaupun isteri dia tak buat. But bila dia nampak, isteri dia yang join sekali. Sama je sebenarnya. Isteri dia dulu pun tak support. And then tak bagi pun. Tapi dia buat dulu senyap-senyap sampai dia dah dapat banyak duit, isteri dia pun nak join sekali. Okay, sama je. Okay. Alright, so Nasyid, thank you so much sebab sudi jadi tetamu Mary hari ni. Mary harap perkongsian yang
Nasyid bagi hari ni dapat membantu korang semua, memberi manfaat. And then, Thank you. yes, and then sebenarnya lelaki boleh jual produk pencegahan rambut. Okay, skincare pun boleh sebenarnya. Di atas diri kita, betul tak? Kita nak jual ke, kita nak buat apa benda ni sebenarnya? Nak buat bisnes sebab nak memberi manfaat, sebab nak cari duit lebih, kan? Alright, so thank you Nasyid untuk malam ni. Alright, bye. Assalamualaikum. Bye. Selamat malam. Salam. Alright, okay guys. Macam sharing hari ni. Yang 4 contoh tu yang Dik tu. Harap-harap dia tak tidur kat luar lah ya malam ni kan. Jaga-jaga. Tapi betul juga contoh tu. Mary boleh gunalah lepas ni kalau suami kau kahwin 4, agak-agak you all dapat tak perhatian. Risau kan. So macam tu juga produk. Bila kita buat bisnes ni kita kena fokus. Okay. Sebab setiap produk tu dia ada dia punya aura sendiri. Okay. dia nak diberi perhatian. Tapi kalau kita ada 10 produk, macam mana kita nak bercakap dengan dia, nak beri perhatian pada dia, kan? Kita nak jual dia betul-betul. So kan? So sebenarnya dia start daripada dia sendiri yang ada masalah rambut and then dia guna kalau umur dia berkurang. That's why dia nak, dalam masa yang sama dia nak tambah pendapatan dia. So dia share sekali manfaat serta tambah pendapatan dia. So Alhamdulillah sekarang ni mereka berdua adalah AEP Faithler di Negeri Sembilan. And pada bulan April saja dah capai 28k. Amazing ke tidak? And then you all kena belajar lagi satu adalah part yang mana dia share. Yang dia tak boleh ditegur, yang dia waktu tu dia ego tinggi and then banyak benda yang berlaku which is duit tak tahu ke mana, duit bocor. Lepas tu ada macam-macam lah yang berlaku disebabkan sales banyak tapi tak jumpa duit kat mana. Because apa? Keberkatan tu tak ada. Okay? So jadikan pengajaran. Alright guys, so Mary rasa itu saja untuk malam ni. Hari esok kita tak ada Hari Isnin kita akan jumpa lagi 9.30. 9.30 di page Siti Mariam Samad, founder Faithler. Thank you juga kepada yang share, thank you juga kepada yang bagi love, bagi like, yang komen sepanjang Mary live dengan Nasyid hari ni. So Mary harap korang dapat manfaat sharing Nasyid hari ni and then Mary doakan korang semua dimurahkan rezeki, puasa elok-elok and diberi kerahmatan pada bulan yang mulia ni. Alright, so sebelum tu Mary nak jemput korang untuk join Telegram Tips by Siti Mary. Yang mana dekat dalam group ni Mary selalu share, Kak Yang korang selalu share tips business, motivation, video-video motivasi dekat dalam ni. And then Mary harap korang semua boleh join untuk dapatkan lebih banyak motivasi, tips-tips untuk you all lebih berjaya and sustain dekat dalam bisnes. Alright? So itu saja guys. Thank you so much. Bye. Assalamualaikum. Selamat malam.